Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hazira Iyazi binti Hajimat, BA20110246 dari kumpulan 7. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan bagi topik 7, iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai masyarakat pelbagai kaum dan etnik, sama ada di semenanjung Malaysia maupun di Sabah dan Sarawak. Masyarakat pelbagai kaum dan etnis seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Bajau dan Murut serta orang asli merupakan kaum dan etnik yang terbesar dalam sebuah kesatuan bangsa Malaysia. Selain itu, masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Oleh itu, perbezaan etnik merupakan suatu perkara yang penting bagi mewujudkan perhubungan baik dan harmoni di kalangan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Hubungan etnik yang baik dan harmoni menjadikan Malaysia cemerlang serta unik di mata dunia. Hubungan etnik dan pencapaian selepas hampir 50 tahun dapat dilihat dalam pelbagai perkara. Oleh itu, kesepaduan nasional mempunyai nilai yang tinggi bukan hanya dapat dinikmati di Malaysia, malah dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan teknologi pada era globalisasi ini membawa kepada pengaruh ICT ke dalam kesepaduan nasional di Malaysia, sama ada dalam bentuk positif maupun negatif. Dengan lahirnya teknologi digital ini, maklumat boleh disebarkan iaitu diterima ataupun dihantar di antara peralatan-peralatan yang berteraskan teknologi tersebut dengan mudah, pantas dan pada bila-bila masa sahaja. Semua jenis komunikasi melalui media sebegini memungkinkan penyebaran maklumat yang sama dengan meluas kepada penerima yang ramai dan disebarkan di merata-rata tempat. Antaranya termasuklah melalui akhbar, berita, majalah serta maklumat yang disebarkan melalui Facebook dan Twitter. Perkembangan ICT ini telah memudahkan masyarakat berhubungan antara satu sama lain walaupun di tempat yang berbeza. Namun, sejak akhir-akhir ini terdapat pelbagai peristiwa yang berlaku dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu melalui media massa. Oleh itu, pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional telah memberikan pelbagai impak terhadap masyarakat di Malaysia. Okey, setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya penyebaran palsu, yaitu dengan penggunaan internet tanpa batas. Pengertian internet menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010 ialah rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu sama lain dan mencapai maklumat data dari seluruh dunia. Manakala, menurut Harjono 2009, internet merupakan salah satu kumpulan daripada beberapa bahagian komputer, malahan daripada jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubung antara satu sama lain. Media yang menggunakan alat seperti kabel, satelit atau melalui penyambungan telefon pintar untuk mendapat capaian internet. Berita menurut Kamus Pelajar edisi kedua 1987 ialah berita merupakan laporan tentang sesuatu perkara ataupun kabar, manakala palsu menurut
Kamus Pelajar edisi kedua 1987 ialah perkara yang tidak benar ataupun tidak tulis. Kebaikan internet. Kebaikan internet akan memudahkan pekerjaan seharian manusia, membuat perniagaan di atas talian dan dapat mencari dan menambah maklumat tentang pelajaran yang tidak difahami. Baiklah, keburukan internet yaitu penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran berita palsu ini boleh dilihat melalui situasi sekarang yaitu penularan wabak COVID-19. Menurut Wan Muhammad Noor dalam Berita Harian 2020 menyatakan bahawa terdapat 800 orang di seluruh dunia meninggal dunia kerana telah mempercayai berita palsu yang telah tersebar, yaitu dengan meminum minuman yang mempunyai bahan metanol dan peluntur. Perkara ini berlaku apabila minda manusia tidak berfungsi dengan betul dan manusia terlalu taksub untuk mencari penawar terhadap virus yang sedang menyerang dunia ketika ini. Walaupun manusia tahu bahawa bahan peluntur dan bahan metanol mampu membuatkan manusia mati, namun mereka tidak berfikir secara waras lalu mengikut sahaja berita yang telah dibaca di media sosial. Hal ini berlaku adalah bukan disebabkan oleh virus COVID-19 yang tersebar, namun akibat daripada kecuaian diri sendiri kerana terlalu percaya dengan berita yang telah dibaca dan didengar di media sosial. Melalui perkara ini juga telah terbukti bahawa penyebaran berita palsu mampu memberikan impak yang negatif kepada kehidupan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia terlalu cepat percaya dan terperdaya tentang berita yang dibaca dan didengar tanpa menyusul periksa lebih dalam tentang berita tersebut. Baiklah, menurut Ridauddin Daud menerusi Berita Astro Awan 2020 menyatakan bahawa berita palsu ini tersebar sekiranya mempunyai permintaan yang ramai terhadap dalam kalangan masyarakat. Sekiranya pengguna masih lagi leka dan suka dengan baca berita palsu di media sosial, lalu menyebarkannya kepada kawan-kawan tanpa mengetahui asal-usul cerita tersebut, akan membuatkan perkara ini tidak berpenghujung. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak haruslah tahu akan batas-batas penggunaan internet dan tidak sesuka hati untuk menyebarkan tanpa menyusul periksa. Pengguna yang terlalu taksub terhadap internet dan manusia yang suka menjajah berita kepada orang lain merupakan salah seorang penyebab berita palsu tersebar di media sosial secara meluas. Baiklah, penegasannya ialah sebagai individu yang mempunyai pemikiran yang matang haruslah sentiasa waspada terhadap perkara yang ingin disampaikan di media sosial. Dengan adanya internet, sesuatu berita akan tersebar secara meluas dan cepat di seluruh pelosok dunia. Sekiranya ingin menyebarkan sesuatu berita, janganlah terlalu percaya dan terus menyebarkannya di media sosial. Namun, lebih baik mencari tahu dan mempunyai bukti yang kukuh dan asli kerana takut perkara ini akan memberikan masalah kepada diri sendiri dan masyarakat. Dengan harapan agar pihak yang bertanggungjawab terhadap perkara ini dapat menangani kes penyebaran berita palsu secara meluas di negara ini dan berharap agar pihak yang bertanggungjawab juga mampu mengambil tindakan yang agresif serta memberatkan lagi hukuman kepada individu yang tidak bertanggungjawab dengan menulis atau menyebarkan berita palsu di media sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azwan bin Isaac, nombor matriks DA2011-0314. Saya akan membentangkan berkaitan dengan faktor-faktor berlakunya penyebaran berita palsu. Sikap masyarakat yang pentingkan diri dan cuai dalam meneliti suatu maklumat palsu adalah faktor yang telah saya pilih. Hal ini kerana masih terdapat segelintir sikap masyarakat Malaysia yang pentingkan diri dan cuai dalam meneliti suatu maklumat yang mereka terima yang belum tahu lagi hujung pangkalnya maklumat itu sahih ataupun tidak. Kenyataan saya ini disokong oleh satu kajian yang telah dibuat oleh Muhammad Faris Syahiran bin Muhammad Rizal pada tahun 2019, iaitu beliau berkata masyarakat di negeri ini dilihat kurang peka bahaya berita palsu dalam kehidupan seharian dan seronok berkongsi tanpa usul periksa. Menurut beliau ini juga dapat memperlihatkan bahawa sikap masyarakat kita yang masih lagi tidak peka terhadap bahayanya
sesuatu maklumat palsu itu disebarkan. Antara punca kenapa suatu maklumat palsu itu ataupun suatu maklumat itu disebarkan dengan keadaan cepat ialah kerana sifat ingin menjadi orang yang pertama di kalangan masyarakat untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Hal ini adalah kerana masyarakat itu segelintir masyarakat itu ingin mencari populariti dan bangga menyampaikan sesuatu maklumat. Hal ini menjurus kepada individu itu tanpa memikirkan implikasi kepada tindakan tersebut. Yang ini akan menjuruskan kepada sikap individu itu yang pentingkan diri dan cuai dalam meneliti suatu maklumat yang belum tahu lagi adakah maklumat itu sahih ataupun tidak. Hal ini dapat dibuktikan melalui satu laporan berita daripada Nurul Hidayah Bahudin mengatakan bahawa pihak SKMM telah mengenal pasti ada 18 suspek daripada 43 kes penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 telah didakwa mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B kanun keseksaan bawa kepada hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Hal ini jelas bahawa penyebaran maklumat palsu itu banyak melibatkan individu-individu yang tertentu yang telah menyebabkan mereka ini berpuncakan kepada mencari populariti tanpa usul periksa terhadap satu maklumat itu. Seterusnya, implikasi penyebaran maklumat palsu. Antara implikasi penyebaran maklumat palsu iaitu yang pertama ialah mengganggu ketenteraman awam. Hal ini jelas apabila sebagai contoh kita ambil ketika Kerajaan Malaysia melakukan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, terdapat beberapa kawasan yang telah diarahkan ataupun telah diarahkan untuk melakukan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Namun terdapat beberapa individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan suatu maklumat bahawa terdapat satu kawasan itu yang tidak sahih bahawa mengatakan kawasan itu telah dikenakan PKPD meskipun maklumat itu adalah palsu. Hal ini telah mengganggu ketenteraman awam di kawasan tersebut dan telah menyebabkan situasi yang huru-hara di kalangan masyarakat. Kerana PKPD, masyarakat tidak dapat keluar seperti biasa dan memang perintah berkurung secara total dilakukan ketika Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Hal ini telah mengancam kepada ketenteraman awam. Seterusnya ialah menjejaskan imej seseorang ataupun suatu tempat. Hal ini juga suatu maklumat palsu itu kadang-kadang bermotifkan ataupun berniatkan suatu benda yang tidak baik dan menjurus kepada untuk menjejaskan imej seseorang ataupun suatu tempat sahaja. Seterusnya ialah berkaitan penegasan faktor ini, iaitu masyarakat seharusnya perlu bersifat matang dan berhati-hati ketika menerima satu maklumat. Kemudian masyarakat juga perlu melakukan sedikit pencarian maklumat yang sah dan sumber yang boleh dipercayai sebelum menyebarkan sesuatu maklumat. Masyarakat yang prihatin dengan keadaan sekeliling akan membangunkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Jelaslah bahawa antara faktor penyebaran berita palsu adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang pentingkan diri dan cuai dalam meneliti suatu maklumat palsu. Sekian itu sahaja pembentakan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Salia binti Muhammad Firdaus, pemegang kad matrik BP 20110176. Saya akan menerangkan antara cara mengekalkan kesepaduan nasional, iaitu dengan tidak mencipta jurang antara kaum, di mana penciptaan jurang antara kaum ini dapat dilihat dengan seseorang yang hanya memfokuskan kepada satu kaum sahaja. Kenapa kita tidak seharusnya mencipta jurang antara kaum? Kerana negara kita iaitu Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan juga agama, di mana 3 kaum yang terkenal di Malaysia iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Penciptaan jurang antara kaum ini juga boleh membawa banyak kesan buruk kepada masa depan negara kita. Penciptaan jurang antara kaum dapat dilihat daripada pelbagai bidang, iaitu yang pertama ialah dari bidang pekerjaan. Sebagai contoh, majikan yang berbangsa Melayu hanya memberi perhatian kepada satu kaum saja ataupun memberi perhatian kepada kaumnya saja iaitu kaum Melayu. Di mana perkara ini boleh menyebabkan kaum lain yang bekerja dengannya akan berasa kecil hati dan berasa tidak adil terhadap sikap majikannya itu. Perkara ini juga akan memberi tanggapan negatif kepada sesuatu kaum. Sebagai contoh yang telah saya berikan tadi, kaum lain contohnya ialah kaum India dan Cina akan memberi tanggapan negatif kepada kaum Melayu kerana telah mendapat pengalaman yang
kurang baik ataupun tidak adil ketika bekerja. Seterusnya ialah dari bidang pendidikan, di mana kita seharusnya membuang pemikiran bahawa sekolah Cina adalah untuk seseorang yang berbangsa Cina sahaja, manakala sekolah Melayu hanya untuk seseorang yang berbangsa Melayu. Pemikiran ini akan menyebabkan pemisahan kaum antara kanak-kanak berlaku, di mana mereka kanak-kanak akan lebih banyak bergaul daripada kaum yang sama. Sebagai contoh, kaum Cina akan bergaul dengan kaumnya saja, manakala kaum Melayu akan bergaul dengan kaum Melayu saja. Mereka tidak terdorong untuk berbual ataupun berkawan dengan kaum yang lain, kerana berlakunya pemisahan antara kaum melalui pemikiran ini. Seterusnya ialah adab percakapan, di mana kita seharusnya menjaga adab dan tutur kata kita ketika berbual, terutamanya lagi ketika kita berbual dengan seseorang yang berbeza kaum dengan kita. Sebagai contoh, saya sebagai seseorang yang berbangsa Melayu seharusnya menjaga pertuturan saya ketika berbual dengan seseorang yang berbeza kaum dengan saya. Sebagai contoh, kaum Cina dan juga kaum India. Kita juga seharusnya membuang dan juga menghindari stereotip yang terhadap kaum lain dan juga kaum sendiri. Kenapa kita perlu membuang stereotip ini? Kerana ia dapat menghindarkan diri kita daripada mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun menyentuh isu-isu sensitif kaum lain, di mana perkara ini akan menyebabkan perpecahan kaum berlaku di negara kita. Antara contoh stereotip yang ada ialah kaum Melayu merupakan kaum yang malas, manakala kaum Cina merupakan kaum yang tamak, dan juga kaum India merupakan kaum yang lebih ramai pemabuk. Sebagai seseorang rakyat yang bertanggungjawab, kita tidak seharusnya menilai kesilapan seseorang dan juga ia tidak seharusnya mengaitkan kesilapan itu dengan kaumnya. Sebagai contoh, sekiranya seseorang yang berbangsa Melayu bersikap malas, kita tidak seharusnya menilai secara terus-menerus bahawa kaum Melayu itu ialah kaum yang malas. Oleh itu, kesepaduan nasional dapat dikekalkan dengan tidak mencipta jurang antara kaum, kerana ia dapat banyak memberi faedah kepada setiap individu, masyarakat dan juga negara. Kita juga boleh bekerjasama dalam menaikkan sumber ekonomi negara. Perkara ini dengan tidak mencipta jurang antara kaum juga dapat membuktikan bahawa perbezaan kaum di negara kita tidak menjadi sebuah halangan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dalam pelbagai bidang, sebagai contoh bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amira Syira binti Romi. Saya membincangkan isi 3.2 iaitu mengamalkan budaya pergaulan yang baik dan memupuk persefahaman antara kaum. Mengamalkan budaya pergaulan yang baik dan memupuk persefahaman antara kaum adalah salah satu cara yang boleh mengekalkan kesepaduan nasional. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi yang memiliki masyarakat majmuk dari segi kaum, agama, budaya dan juga bahasa. Masyarakat perlu dididik dengan baik dalam berinteraksi sesama sendiri agar tidak menimbulkan sebarang konflik berlaku. Di samping itu, budaya pergaulan yang baik mampu menjadikan sesebuah negara itu mempunyai rakyat yang menghormati antara satu sama lain. Oleh sebab itu, mengamalkan budaya pergaulan yang baik mampu membawa kesan yang positif terhadap pembangunan negara dan dapat memupuk persefahaman antara kaum. Malaysia sentiasa memikirkan cara untuk mengekalkan kesepaduan nasional dalam kalangan masyarakatnya. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam proses pembangunan negara, aspek bahasa tidak boleh diketepikan kerana bahasa melambangkan setiap kaum. Sebagai contoh, masyarakat mengamalkan budaya pergaulan yang baik mampu memberikan tanggapan orang asing tentang negara kita Malaysia. Perkara ini juga memberikan impak positif di mana seseorang individu yang berniaga dapat menarik pelanggan dengan mudah asalkan mereka mengamalkan budaya pergaulan yang baik. Oleh sebab itu, interaksi antara manusia juga boleh merapatkan hubungan sesama manusia sekaligus mampu mewujudkan perpaduan. Selain itu, dalam aspek pergaulan juga ibu bapa memainkan peranan penting dalam perkara ini.
Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan pendidik dan pengasuh yang terawal bagi anak-anak mereka. Sebagai contoh, generasi sekarang lebih terdedah dengan budaya negatif seperti pergaulan bebas yang menyebabkan perbalahan antara kaum. Di samping itu, generasi masa kini mudah terpengaruh dengan budaya negatif seperti tidak menghormati antara kaum lain. Oleh sebab itu, peranan ibu bapa dalam menerapkan nilai-nilai perpaduan dan mengamalkan budaya pergaulan mampu memupuk persefahaman antara kaum serta amat penting bagi menjadikan anak-anak mereka sebagai insan yang berguna. Akhir sekali, dalam usaha untuk Malaysia memupuk perpaduan melalui pendidikan bagi memupuk persefahaman antara kaum giat dilaksanakan. Sistem pendidikan juga memainkan peranan dalam mendidik masyarakat di Malaysia, tidak kira kanak-kanak maupun dewasa. Sehubungan dengan itu, kanak-kanak ataupun remaja yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih bijak dalam mengamalkan budaya pergaulan dan lebih efektif dalam memupuk persefahaman antara kaum. Di samping itu, integrasi perpaduan di kalangan murid harus dididik sejak prasekolah, namun peringkat sekolah rendah paling berkesan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Syakiri bin Bahaudin. Nombor pelajar BP 20110094. Saya akan membentangkan kesimpulan bagi topik yang telah kami laksanakan. Secara kesimpulannya, kesepaduan nasional dapat dipengaruhi oleh penyebaran maklumat palsu menerusi media massa. Media massa merupakan satu platform untuk golongan masyarakat mencari dan berkongsi maklumat. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang telah menyalahgunakan media massa untuk menyebarkan maklumat-maklumat palsu. Penyebaran maklumat palsu yang dilakukan oleh segelintir masyarakat sama artinya dengan memfitnah. Hal ini kerana ianya memberikan impak yang negatif ke atas individu, masyarakat dan juga negara. Terdapat beberapa faktor yang telah menyebabkan berlakunya penyebaran maklumat palsu, iaitu sikap masyarakat yang mementingkan diri dan cuai dalam meneliti sesuatu maklumat. Faktor-faktor tersebut dapat menerangkan bahawa terdapat golongan masyarakat yang sangat mementingkan diri dan tidak bertanggungjawab. Sikap negatif tersebut juga sangat tidak mencorakkan integriti dan imej masyarakat yang berwawasan tinggi. Sikap tersebut juga akan menyebabkan imej negara tercemar dengan fitnah dan tipu daya yang dilakukan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Pelbagai langkah cara yang dilakukan untuk memperkuatkan lagi kesepaduan masyarakat. Antaranya adalah tidak tercurang antara kaum, mengamalkan budaya pergaulan yang baik dan memupuk persefahaman antara kaum. Dengan melaksanakan langkah atau cara ini, masyarakat dapat lebih bersatu dalam memperkuatkan kesepaduan masyarakat. Hal ini kerana negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum, agama dan juga bangsa. Perbezaan antara masyarakat di Malaysia memerlukan persefahaman yang kuat agar tidak berlakunya sebarang perselisihan faham yang akan menyebabkan perpecahan. Walaupun terdapat perbezaan antara masyarakat, layanan yang baik perlu diberikan tanpa mengira agama, kaum dan juga bangsa. Hal ini kerana perbezaan tersebut tidak menentukan peribadi seseorang individu tersebut. Oleh itu, kerjasama antara masyarakat amat diperlukan untuk lebih mengeratkan kesepaduan agar dapat menjadikan negara Malaysia aman dan harmoni tanpa sebarang permasalahan.